Pak Haji sambung semula, ya, yang terhenti tadi. Setelah kita mengetahui bahawa pokok bayam berduri dan juga pokok peria boleh digunakan ataupun buah peria, ada satu lagi dekat nak semacam peria, di sini panggil petola atau ketula. Di Indonesia ni Pak Haji duk cek tengok dia panggil belustru. Belustru. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Tolong dibetulkan. Pokok yang buahnya itu dia agak keras kulitnya itu, ada segi-seginya tu. Daunnya itu obat untuk cuci darah. Kita rebus daun itu diminum. Bagi orang yang ada bisul, orang yang ada masalah seperti mana yang Pak Haji sebutkan tadi. Daun daripada daun belustru ini atau daun petola ini adalah sangat baik untuk digunakan untuk cuci darah. Buah petola ini kita ambil dia punya kulitnya yang tua, dia panggil lutfa. Bukan lufa, lutfa. Betul ke Pak Haji sebut ni? Berartinya digunakan untuk ni cuci. Digunakan sebagai span untuk cuci badan dekat spa. Lufah ini digunakan. Dulu Pak Haji banyak order banyak betul daripada Mesir. Sebab Mesirnya petolaknya besar-besar. Untuk apa? Untuk digunakan untuk cuci badan. Kita sabunkan di situ, kita guna untuk brush, untuk keluarkan kotoran-kotoran di badan. Jadi daunnya itu yang digunakan. Kalau buahnya itu, ya buahnya pun sedap juga. Kita buat sayur lemak, sayur air, rebus, Allah sedap semua tu, ya. Itu juga baik, ya. Tetapi daunnya, bahagian daunnya yang kita boleh gunakan itu sebagainya. Seterusnya ada satu lagi herba. Jadi bapa ibu tulis saya dulu. Nanti bila ketemu Pak Haji kapan-kapan, kalau tak faham mana pohonnya, nanti minta ditunjukkan. Kalau Indonesia dia panggil sidaguri. Sidaguri. Kalau Malaysia dia panggil jerun. Pokok jerun. Pokok jerun ini daunnya itu boleh direbus untuk diberi minum kepada orang untuk cuci darah. Cumanya Pak Haji dalam mempraktikkannya, pokok jerun ni memang kita guna banyak. Dan biasanya kalau dekat kampung, kalau ada banyak betul-betul, buat ikat tali kambing. Supaya kambing itu tak boleh pergi ke mana-mana. Jadi kita ikat di pokok jerun. Pokok jerun ni kuat. Jadi bunganya warna kuning. Daun dia kecil-kecil saja. Jadi daunnya itu kita gunakan, ataupun kita gunakan keseluruhan. Ini juga digunakan khusus untuk orang yang masalah darah bulannya tak betul. Yang keluar darah bulannya berpanjangan. Itulah ubatnya. Untuk cuci darah juga. Ya, untuk membetulkan balik periodnya itu. Jadi kita ambil daripada akar jerun ini, atau keseluruhan daripada daun jerun dan akarnya semua itu, potong, rebus. Subhanallah. Satu jenis itu saja sudah cukup untuk cuci darah. Ya, di Indonesia Pak Haji sebutkan sidaguri. Sidaguri. Masya Allah. Ada dua jenis. Satu yang agak besar, tinggi. Ada satu yang kecil-kecil. Jadi kalau guna untuk nak menghentikan darah, ada setengah yang sudah periodnya panjang, menstruasinya panjang, kita ambil yang pohon yang tinggi tu. Pohon sidaguri yang tinggi. Kalau yang rendah itu, kita gunakan akar dia itu khusus untuk beri kepada orang yang tak boleh tidur. Itu yang kita rebus, yang kita asah bersama dengan air daripada ketan hitam. Air daripada akarnya itu, air daripada daunnya itu, keseluruhan itu blender kan, ambil airnya. Ya, campur dengan air ketan hitam, air basuhan ketan hitam. Tidurnya
Kalau dia satu gelas besar, dia dapat tidur 4 jam buat ubat tidur. Dia bukan ubat tidur, dia penenang. Itu kaedah yang kita gunakan kalau orang itu jadi obses. Kerana dia tak tidur dah berhari-hari lah, kita gunakan itu. Itulah sebahagian daripada pengobatan di alam kita ini, alam Nusantara ini. Baik, seterusnya kita boleh juga menggunakan pokok jarak. Pokok jarak pagar. Kalau di Malaysia panggil. Kalau di sini dia panggil pokok jarak costa. Kalau di Indonesia, daun jarak yang Pak Haji ceritakan dulu untuk membungkus, membalut ikan apa tu? Ikan ubi untuk jantung berlubang. Ya. Dan daun itu juga adalah merupakan salah satu daripada pencuci darah depuratif. Ya, sebenarnya jarak ni banyak ubatnya. Jika kita duduk dekat kampung dulu, orang sakit gigi. Sakit gigi, ambil getah jarak letak. Alhamdulillah. Atau ada seriawan yang mulut, ambil getah itulah letak untuk seriawan di mulut. Dan orang yang luka, kalau ada luka, ambil getahnya juga kita letak. Itu kegunaan daripada getahnya. Tetapi daunnya, daunnya seperti mana Pak Ji sebutkan adalah depuratif. Boleh dipotong-potong, dikeringkan, buat rebus untuk cuci darah. Biar dia kering, buat cuci darah. Sangat bagus dan dia adalah pelawas yang baik, menghilangkan sembelit. Dan daun itu kalau kita potong, masuk ke dalam air, basuh di kepala ni untuk hilangkan ketombe, kelemumur. Subhanallah. Banyak sekali sebagainya. Dan tadi ni orang tua dulu digunakan untuk kecantikan, untuk payudara, jangan turun. Seperti mana yang Pak Ji ajarkan tadi, buat lulur untuk payudara. Daunnya, pinangnya, garamnya dan jahenya. Boleh buat, masya-Allah, berkesan. Kemudian seterusnya yang Pak Ji nak sebutkan di sini ialah begitu juga kita boleh gunakan lidah buaya. Aloe vera. Aloe vera adalah depuratif terbaik. Pak Haji sebutkan terbaik ni sebab apa? Sebab yang pertama, dia emollient, dia dinginkan badan kita. Kalau orang tak boleh tidur malam, aloe vera lah untuk tidur malam. Kalau ada asam urat, sakit menggigit-gigit di kaki kerana DM, kencing manis, seperti ditusuk-tusuk tu kerana radang, sapu dengan aloe vera. Dan cuba lihat kuliah Pak Haji tentang aloe vera, sudah pun diajar di situ cara membuatnya. Bagaimana cara untuk menghasilkan aloe vera itu kita buat. 100% tidak perlu pada campuran. Subhanallah. Ya, itu di antaranya. Cuma ingat ya, sewaktu kita nak memasakkan, kita nak buang sikit dia punya lendirnya itu, kita masukkan dia dengan kapur makan. Rebus dengan kapur makan sikit untuk nak keluarkan lendir dia. Ikut kuliah yang lepas, rujuk balik. InsyaAllah boleh faham. Bila kita gunakan ini, kita minum aloe vera ini, dia cuci darah. Sebab itu orang kalau dia rasa dia bangkit pagi, dia ngilu, dia lemah, dia capek ketika bangun waktu pagi, kalau dia minum aloe vera, dia akan bangun dengan cergas. Sebab apa? Sebab dia cuci darah. Dan dia akan lawas. Kalau dia tak mau keluar, sembelit yang kronik, dia panggil congested colon, ketersumbatan kerana lengketan ataupun usus itu, ketersumbatan itu yang serius, maka aloe vera lah. Aloe vera. Di mana produk Pak Haji? Ada produk Pak Haji. Pak Haji masukkan dia dalam Synergy Booster Water, H2O. Sebenarnya bukan H2O. H2O tu air. H20, COVID-19, 19. Ini tahun 2020 ini. Jadi Pak Haji keluarkan H20.
Tapi disalahkan faham H2O pula. Jadi air pula dah. Tapi apa pun, booster itu sangat bagus. Booster. Tetapi kita ingat ya, ada orang yang tidak boleh ambil aloe vera. Ada. Disebabkan pusing dan sebagainya, maka ada pengkaedahannya. Bagai aloe vera ini kita tak boleh ambil. Bagi setengah orang dia menggigil, kita kena masukkan sikit jahe. Ketika kita memasakkannya, kita kena masukkan jahe sikit. Jadi itu adalah antaranya. Ada herba-herba yang kalau orang ambil itu dia akan menggigil. Gigil. Misalkan apa dia? Itu pokok apa dia panggil, Sabah snake grass ataupun pokok belalai gajah. Dingin kalau ambil itu sampai menggigil, dingin. Yang mana produk ini produk ini ada namanya pendingin. Jadi itu adalah antaranya yang menyebabkan dia jadi dingin. Baik, seterusnya Pak Haji nak sebutkan lagi ialah herba kita ialah pokok bidara laut. Bidara laut ini yang ada buah itu, buah kecil-kecil juga kita belahnya itu. Bidara laut ini Pak Haji rujuk dah. Kalau di Madura dia panggil kayu ular. Kayu ular bukan. Di Madura dipanggil songga. Setengah orang panggil kayu ular. Untuk apa dia? Demam malaria boleh digunakan. Untuk sakit kulit boleh digunakan. Untuk orang sakit sendi digunakan. Ini disebut sebagai bidara laut. Pokok bidara. Biasanya orang ambil di kulit batangnya itu. Ya, dia ambil daripada serupan kulit batangnya. Ini kayu ular ini banyak sekali digunakan. Kayu songga ataupun kayu ular. Ini pun juga boleh digunakan untuk cuci darah. Kemudian satu lagi yang telah kita belajar ialah mulberry. Mulberry itu Allahu Akbar. Satu lagi herba untuk cuci darah. Menarik. Mulberry itu kita dah belajar dah bahawa dia berfungsi sama seperti gambir. Gambir itu daripada daun. Kalau kita ambil, makanan kita tidak ditukar menjadi gula. Jadi kalau kita makan pada orang pesakit kencing manis, biasanya ada stevia. Stevia itu berfungsi untuk menstimulitkan dari insulin. Tapi ini tidak. Dia akan supaya jangan bertukar. Jadi sebab itu ketika kita ambil daripada murbe ini sangat-sangat baik untuk pada pesakit kencing manis. Itu dia antaranya. Dan dia adalah herba untuk untuk nak cuci darah. Dan semua produk ataupun herba yang Pak Haji sebut untuk cuci darah ini semua baik untuk sakit sendi. Sebab sakit sendi itu salah satu daripada darah kotor. Asam urat termasuk juga darah kotor. Murbe untuk asam urat, untuk sakit sendi. Begitu juga lidah buaya. Begitu juga daripada pokok jarak. Begitu untuk sidaguri. Itu dia antaranya. Sidaguri. Masya Allah. Baik. Seterusnya kita boleh juga menggunakan dia temu hitam. Ini temu hitam. Ini kunyit hitam. Kunyit hitam atau temu hitam. Temu hitam pun ada juga. Kunyit hitam lain, beda sebenarnya tu. Tetapi apa juga temu yang berwarna hitam. Termasuk kunyit hitam yang kita gunakan ini, dia adalah pencuci darah. Depuratif. Sebab itu Masya Allah, orang jual mahal sekali dengan menggunakan temu hitam ataupun kunyit hitam ni. Kunyit hitam lah yang paling mahal sekali ni. Ini Pak Haji ambil daripada sempadan Thailand, Laos. Ini ambil daripada sini. Dan Alhamdulillah begitu elok sekali naik. Alhamdulillah. Jadikan obat. Okey, kemudian bidara upas. Bidara upas pun boleh kita gunakan. Ini Indonesia boleh faham. Bidara upas itu kita rebus, minum untuk cuci darah. Dan begitu juga dengan temulawak.
Allah Allah. Temulawak. Temulawak itu pun kita dah bahas dah, bincang cara masaknya. Itu boleh rujuk balik semula. Itu adalah pencuci darah. Ya, bidara upas, temulawak, kunyit hitam. Ya, kemudian seterusnya ialah daripada sena. Sena. Jati Cina. Jati Cina, sena. Itu untuk depuratif, cuci darah. Kemudian seterusnya boleh guna meniran. Dukung anak, pilantus niruri. Niran. Allahu Akbar. Banyaknya. Kemudian apa dia? Boleh gunakan beluntas. Beluntas. Ambil daun beluntas itu rebus untuk cuci darah. Kemudian boleh guna untuk apa dia? Pokok perhatikan kebo. Perhatikan kebo dah tunjuk dah dulu. Susu Nabi untuk ubat batuk, untuk cuci darah, untuk bisul, untuk jerawat. Boleh gunakan juga pokok perhatikan Cina. Yang mana satu perhatikan kebo, yang mana satu perhatikan Cina. Perhatikan kebo tu besar. Kalau perhatikan Cina tu di tempat Pak Haji dia panggil pokok 9 pasir. Lebih halus. Warna merah-merah macam tu juga. Lebih kurang pokoknya hampir-hampir sama dengan perhatikan kebo, tapi dia kecil. Dia halus. Daunnya halus-halus lagi. Besar mana halus ya? Besar sikit pada lidi. Itu dia. Banyak-banyak. Dia duduknya atas tanah betul-betul itu. Kalau di masa dulu yang Pak Haji masih ingat lagi, itu orang buat untuk masalah kencing yang tidak lawas. Orang panggil 9 pasir kalau di tempat Pak Haji. Jadi perhatikan kebo, perhatikan Cina ini boleh digunakan untuk cuci darah. Subhanallah. Rumput mutiara. Rumput mutiara juga digunakan. Rumput mutiara itu kita tengok bunganya itu warna putih-putih sebagainya. Ya, ini ada diproses. Di negara China diproses dijadikan satu minuman dicampur dengan gula merah untuk demam. Rumput mutiara ataupun rumput lidah ular. Kalau di tempat Pak Haji dia panggil rumput melia. Rumput melia ini yang Pak Haji ingat masa Pak Haji kecil-kecil lagi, ya, Datuk Pak Haji datang menyuruh ibu Pak Haji mencari rumput melia untuk direbus bagi kepada ayah Pak Haji yang sakit pada ketika itu. Rumput melia. Rumput melia ini adalah daripada apa? Daripada rumput yang dikatakan tadi, iaitu daripada rumput mutiara. Di negeri China memang dijual begitu banyak sekali. Itu pun Pak Haji guna juga. Masya Allah. Kemudian seterusnya, selain daripada itu juga, kita gunakan daun papaya muda. Daun papaya yang muda. Dulu Pak Haji dah ajar daun papaya muda itu kita gunakan untuk apa? Guna untuk kanker. Apatah lagi untuk kanser ya. Kalau papaya tu papaya jantan. Pokok rambai. Pokok ketela rambai. Itu bahasa di tempat Pak Haji. Kalau pokok ketela di tempat di Indonesia lain pula bahasanya. Itu adalah dia punya ubi. Bukan. Ini pokok betik. Pokok betik, pokok papaya. yang jantan itu. Yang ada bunga saja. Tetapi jika pun kita tak ambil daripada papaya jantan itu, kita boleh ambil juga apa juga, tapi ambil daripada pucuk yang muda. Daun yang muda. Daun. Bukan pucuk, daun. Daun yang muda ini kita ambil, kita rebus, dicuci darah. Depuratif. Masya Allah, Masya Allah. Pegaga. Pegaga adalah depuratif. Dan semua herba-herba yang Pak Haji sebut tadi yang bersifat depuratif ini, semua adalah laxatif.
Semua ada pencahar ringan. Semua ada pelawas ringan. Semua dia bersifat begitu. Jarak pelawas ringan. Ya. Kemudian dia punya daun pegaga pelawas ringan. Kerana cara untuk cuci darah itu dia mesti lawas pembuangan BAB-nya. Itu dipanggil laxatif, pencahar ringan. Jadi salah satu sebabnya darah kita beracun itu yang telah Pak disebutkan dulu berlaku apa? Kitaran enterohepatik. Apa tu? Berartinya apabila kotoran tak dapat dikeluarkan, dia terserap semula. Racun itu dibawa ke hati. Hati hantar balik ke usus kecil. Usus kecil hantar ke usus besar. Usus besar sembelit. Tak dapat keluar. Diserap semula. Satu hari 8 kali kitaran. Sebab itu, orang yang ngantuk saja tak kuat tu kebanyakannya sembelit. Sebab tu, kalau kita tanya seseorang. Misal dia. Bapak ibu ada masalah sembelit tak? Dia kata tidak ada. Sembelit tidak ada. Mengantuk tak? Mengantuk dia kata. Kemudian lemah tak badan? Lemah. Tu sembelit lah tu. Dia kata tidak. Sembelit tidak. Bagi dulu herba yang depuratif ini. Kalau bagi herba depuratif ini baru dia nampak keluar je. Tidak, dia akan kata dia tak sembelit. Sebab orang yang sembelit itu selalunya mereka tak rasa kata diri mereka sembelit. Itu adalah antaranya. Kemudian juga kita boleh gunakan banyak lagi sebenarnya ya, daun urat misalnya. Daun urat ni daun pelantago. Pelantago meja. Ini ada daun pelantago, daun ini semua daun baik. Jadi secara kesimpulan Pak Haji nak menerangkan bahawa herba-herba depuratif itu adalah herba-herba pencahar ringan. Herba-herba pelawas. Jadi kalau kita masuk dalam ilmu pengobatan yang diterajui dalam perubatan Jawi ini, kita panggil dia colon cleansing. Colon cleansing itu ada 3. Apa? Spirulina, pelawas, tujuh angin. Jadi kalau ada kesan laxatif, maka apa jua herba, mengkudukah, daun daripada pokok pasak bumi, apa sahaja yang sifatnya laxatif, dia adalah depuratif. Dia begitu. Sama ketika kita baca herba diuretik, dia adalah antipyretik. Diuretik untuk anti kepada kepanasan. Begitu kita baca sifir, herba depuratif, dia mesti laxatif. Dia punya sifat begitu. Dia pasti kalaulah tubuh badan kita beracun, nampak pada kulit, nampak pada rambut, nampak kepada pernafasan berbau. Ya, jadi bisul. Kalau jadi darah tinggi terus tak mau turun. Kalau jadi kencing manis bertambah parah. Jadi penyakit-penyakit yang sedia ada, sama ada penyakit apa? Jantungkah? Ya, jantungkah dan sebagainya itu. Sebab itulah Pak Haji kata kita bagi herba colon cleansing. Apa dia? Colon cleansing ni Pak Haji sebutkan balik tadi mungkin silap Pertama pelawas. Yang kedua colon cleansing kita spirulina. Yang ketiga apa dia? Tujuh angin. Jadi ketiga-tiga ini colon cleansing kita. Jadi sebab itu Pak Haji kata bila penyakit orang tu ada sakit jantung, kita bagi dia dengan colon cleansing, dia akan menyebabkan jantung itu tidak terbeban dengan beban yang berat dan jantung itu akan sembuh dengan izin Allah. Bila orang tu ada kencing manis, kita bagi colon cleansing, kencing manis itu akan membaik. Orang tu ada masalah sakit apapun, bila kita tak bagi herba depuratif, maka penyakit itu akan memburuk. Jadi oleh sebab itu wajib
dalam art of healing, seni penyembuhan, kita bagi herba depuratif. Wajib. Sebab itu kalau dia sembelit saja, tidak ada penyembuhan pada penyakit orang yang ada sembelit. Kalau kita bagi satu herba, dia jadi semakin sembelit, dia tidak akan sembuh. Dia malah menambahkan sakit itu akan jadi semakin parah. Itu art of healing dia tu. Ingat itu, bahawa penyembuhan itu berlaku apabila kita bagi herba depuratif. Bagaimana nak tahu herba depuratif? Dia ada laxatif, dia ada pencaringan, dia ada colon cleansing, dia ada herba detoksifikasi. Dibuat dua sekali kerja. Detox, keluarkan racun di hati, dan dia adalah colon cleansing. Itu dia punya kunci dia. Itu art of healing dia, seni penyembuhannya. Kalau sudah boleh menguasai tentang seni penyembuhan ini, maka kita akan sama-sama sepakat mengatakan bahawa itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit itu bermula daripada perutmu. Perut itu termasuk ialah masalah digestion, masalah pencernaan, asimilasi dan masalah untuk eliminasi, yakni membuang, iaitu masalah sembelit. Jadi oleh sebab itu, maka proses pengobatan yang pertama untuk semua penyakit yang ada, kita tidak tanya kepada dia sakit apa, masalah apa. Itu penyakit itu adalah nama-nama yang diberikan. Ya, penyakit itu orang yang bagi nama. Kencing manis, siapa bagi nama? Orang bagi nama. Boleh tak kita tukar namanya? Boleh. Kencing gula, kalau kita suka nama kencing gula. Ataupun kita namakan kencing B. Kencing B itu apa pula? Kencing bermasalah. Namakan apa saja, itu nama, istilah. Tetapi sebabnya, akar permasalahan penyakitnya di mana? Darah kotor. Kenapa darahnya kotor? Sebab livernya itu tak boleh buat detoksifikasi dan kolonnya itu sembelit. Macam mana cara nak bersihkan? Depuratif. Apakah herba HPA untuk depuratif ini? Tu, pelawas, spirina dan tujuh angin. Bagi tiga itu. Kalau tidak pun, yang Pak Jida sebutkan tadi, bayam duri, peria, beluntas, sidaguri, belestru, pokok petola, atau pokok jarak, pokok lidah buaya, bidara laut, murbe, temu hitam, bidara upas, temu lawak, sena, meneran, beluntas, petikan Cina, petikan kerbau, daun papaya muda, pegaga, daun asam urat. Daun asam urat pula, daun urat. Banyak lagi sebenarnya. Pokok kina, pokok kelembak, pokok, banyak lagi herba-herba yang lain. Ya, jadi sebenarnya kita ni sakit ni sebenarnya apa? Sakit kita ni sebenarnya apa? Sakitnya ialah kerana permasalahan liver dan kolon tidak berperan. Jadi itu disebut sebagai causative treatment. Ada dua ini. Di dalam pengobatan moden dipanggil symptomatic treatment. Kalau orang tu sakit kepala, ubat sakit kepala. Kalau orang tu darah tinggi, ubat supaya dia dapat insulin yang lebih. Kalau orang tu ada darah insulin, orang ada kecil manis, insulin. Darah tinggi, turunkan gulanya. Ya, asam urat, kurangkan asamnya. Itu namanya treatment. Treatment berdasarkan kepada simptom sakit apa. Tetapi di dalam pengobatan herba dia panggil causative treatment, mencari akar permasalahan penyakit. Penyakit itu asal daripada apa yang sebenarnya. Misal kata macam ni. Kita obat untuk mematikan nyamuk dengan ubat untuk mencari di mana sarang nyamuk itu. Jadi kita ini dia tidak tergantung kepada nama. Nama itu tidak penting.
Nama darah tinggi kah, kencing manis kah, kanker kah, nama apa. Nama tak penting. Yang penting dia sifat. Sifat. Sifat dia apa? Tubuh badannya itu beracun. Dia kurang unsur apa? Dia ini ada kurang unsur apa? Tanah, air, api, angin dan juga sebagainya. Maka kita bagi herba apa? Herba depuratif. Maka kita merawat akar permasalahan penyakit. Sebab itu Pak Haji kata, kalaupun kita tak pandai dalam pengobatan ini, cukup dengan kita bagi colon cleansing, banyak yang dah sembuh dengan izin Allah. Ya? Cukup dengan kita bagi herba depuratif, banyak yang dah sembuh. Ya. InsyaAllah kita akan belajar lagi, lebih belajar, lebih banyak, lebih menarik ya. Lebih menarik kita mempelajarinya. Dan nanti Bapak Ibu akan lihat kebenaran demi kebenaran akan muncul. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.